Pertama-tamanya, marilah kita mengucapkan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini. Begitulah ucapan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis ini kita berhimpun bersama-sama sebahagian pemimpin dan para pentadbir, penjawat awam, ketua-ketua industri dan orang-orang korporat, wakil-wakil kedutaan, golongan NGO dan para sukarelawan. Seterusnya yang dikasihi seluruh rakyat Malaysia, sama ada di dalam dewan atau yang sedang menuntun, juga mendengar putusan khas ini. Tujuan saya berucap adalah untuk memberi penjelasan terkini tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara. Mutakhir ini terdapat laporan-laporan kebimbangan dan pertanyaan, terutamanya berkait harga minyak dan kedudukan nilai mata wang ringgit. Ketahuilah bahawa kerajaan memang sentiasa memantau keadaan ini sejak awal. Sehubungan itu, hari ini kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah proaktif untuk membuat pengubahsuaian yang spesifik bagi menjajah semula dasar-dasar kita beriring dengan perubahan senario ekonomi global yang faktor-faktornya berada di luar kawalan kita. Ini dilakukan untuk kita terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang meyakinkan, lagi boleh dibanggakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam erti kata lain, I'm here today to announce specific and proactive measures to align ourselves with the recent global economic developments. We are not in crisis. Indeed, we are taking preemptive measures following the changes in the external global economic landscape, which are beyond our control. This is to ensure that our economy continues to attain a respectable and reasonable growth. And at the same time, we want to ensure, and we must ensure, the development of the nation and the socio-economic welfare of the people continue to be the main focus of the government. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya takwim 2014 yang lalu merupakan tahun yang amat mencabar dan begitu menduga bagi kita dengan pelbagai tragedi. Pada penghujung tahun lepas, Malaysia diuji dengan musibah banjir yang luar biasa. Ia telah melanda beberapa buah negeri di pantai timur dan utara Semenanjung, antaranya Kelantan, Terengganu, Pahang, Kedah dan Perak. Di beberapa negeri lain, sungguh pun tidak begitu kritikal, banjir turut memberi kesan pada penduduk di setengah tempat, di Johor, Sabah dan Sarawak. Demikianlah seperti yang difirmankan bahawa manusia merancang, Allah merancang. Sesungguhnya Allah jualah sebaik-baik perancang. Apa yang saya ingin nyatakan di sini ialah dalam segala kudrat kerajaan dan pentadbiran, kita telah cuba merencana, merangka, menyusun dan berikhtiar untuk melaksanakan setiap sesuatu dengan sehabis baik demi kepentingan dan keperluan rakyat. Justru jika diimbau secara keseluruhannya, kira-kira hanya sekitar 3 bulan lebih yang lalu, sewaktu bajet 2015 dibentangkan, perancangan kerajaan telah dipremiskan. Antaranya pertama, unjuran harga minyak dated Brent pada kadar $100 Amerika setong. Kedua, pertumbuhan ekonomi atau keluaran dalam negeri kasar, KDNK, dijangka mencatat antara 5 hingga 6%. Ketiga, kadar pertukaran mata wang yang kekal stabil
pada 3.2 ringgit berbanding dolar Amerika. Keempat, semasa bajet itu digubal, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2015 diunjurkan oleh World Bank dan IMF adalah pada kadar 3.4 dan 3.9%. Kini, mereka telah mengkaji semula kadar tersebut dan meletakkan paras yang lebih rendah, yakni di antara 3 hingga 3.8%. Perlu difahami juga sewaktu bajet 2015 digubal, it was based on strong fundamentals, yakni asas 2014 yang teguh. Oleh sebab itulah, defisit fiskal tahun 2015 telah diunjurkan pada kadar 3% berbanding pada kadar 3.5% pada tahun 2014. Walau bagaimanapun contemporary ini, mau tidak mau kita harus menerima hakikat bahawa persekitaran dan percaturan ekonomi dunia telah berubah, yang secara langsungnya memberi impak kepada Malaysia sebagai antara negara yang mempunyai dagangan terbesar di dunia. Maksudnya, berbanding situasi beberapa bulan yang lepas, kini the global economic landscape has changed in very significant ways. Beberapa perkara pokok yang telah kerajaan unjurkan bagi merancang ekonomi dan kewangan negara kini perlu disemak dan diperjelaskan kedudukan semasanya. Turut dibangkitkan ialah keupayaan kerajaan untuk mencapai sasaran fiskal bagi tahun 2015. Ramai ingin tahu persoalannya berdasarkan situasi semasa ini, adakah ekonomi dan kewangan negara akan terjejas? Oleh demikian, perutusan khas hari ini disampaikan supaya rakyat mendapat penjelasan langsung daripada kerajaan tentang perkara ini. Saya juga turut akan mengumumkan beberapa strategi berikutan kedudukan ekonomi semasa. Sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita akan terus merintis serta mencari jalan bagi memastikan negara terus membangun dan kesejahteraan rakyat terjamin.